Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa fahhimna ma lam nafham. Allahumma arinal haqqa haqqan wa alhimna ittiba'ah wa arinal batila batilan wa alhimna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjuklah kepada kami perkara yang betul itu, kami nampaknya betul, dan berilah ilham kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami perkara yang batil itu, kami nampak ia batil, dan ilhamkanlah kami untuk menjauhinya. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat lagi sama-sama berada dalam program pengajian ilmu saraf. Di mana pada malam ni kita berada di halaqah yang ke-17, iaitu halaqah bacaan kita kepada kitab At-Tatbiq As-Sarfi yang dikarang oleh almarhum Dr. Abduh Ar-Rajihi. Malam ni kita halaqah yang ke-17, maknanya Alhamdulillah kita dah bersiaran selama 17 kali dah. Alhamdulillah. Dan malam ni kita sapa ke muka surat 38 lebih 38 38. Alhamdulillah dekat 40 muka surat dah kita berjaya bacalah. Baik, kita sekarang ni kita ada beberapa orang yang sedang mengikuti kita di Facebook ni. Okey, cuba kita tengok dulu. Okey, kita ada dekat dalam biasa kita ni dalam 20 lebih gitu. Ni baru dalam 13. Waalaikumsalam Ustaz Haji Kamal Ismail dari Seremban. Okey. Ahlan, terima kasih. Ustaz Daniel Madani, masya-Allah. ahlan. Syakir, alhamdulillah. Syakir Zahuri, pelajar Uniza kita. Syakir dekat mana sekarang? Okey, baik. Kita mulalah. Kita dah 9.35 dah. Okey, malam ni kita sambung. Kita masih lagi berada di bahagian ma'ani al-af'al al-mazidah ni. Sulasi mazid ni kita masih lagi berada di bahagian makna-makna fa'il sulasi yang tambah tambah satu huruf, tambah dua huruf. Sekarang ini kita masih lagi berada di bahagian fi'il sulasi yang tambah dua huruf, Okey, selepas ni saya akan cuba perhabis malam ni insya-Allah yang tambah dua huruf ni. Okay, kemudian kita akan masuk kepada fi'il sulasi yang tambah tiga huruf. Lepas habis tambah tiga huruf tu fi'il rubai pula, okey, yang tambah satu huruf, dua huruf, okey, dengan makna-maknanya lah. Okey. Bila habis yang tu kita akan masuk kepada isnadul af'al ila dhamair. Okey, tak apalah. Kita slow-slow, tapi taklah slow sangat, taklah laju sangat Okey, yang penting kita faham dan kita dapat apa yang kita belajar ni lah. Okey. Baik, saya share dulu. Okey, Ustaz Fazil tolong ajah dah. Okey, di sini. Di muka surat 38 ni. Okey. Di mana pada minggu lepas maksud ataupun makna ifta'ala yang membawa makna al-ishtirak. Okey, pada minggu lepas kita habis itu. Okey. Jadi malam ni makna yang ketiga dibawa oleh wazan ifta'ala ni, iaitu
Apa dia? Al-ittikhadh. Okey, al-ittikhadh. Nombor 3, al-ittikhadhu. Ittakhadha yattakhidhu, al-ittikhadhu. Okey. Apa makna apa ni al-ittikhadh? Al-ittikhadh ni maksud dia apa? Kita mengambil. Ambil dia asal daripada perkataan akhadha tak? Akhadha ya'khudhu. Okey, akhadha ya'khudhu tu ambil. Kalau kita ambil sesuatu, kita ambil. Tapi kalau ittikhadh ni maknanya kita menjadikan menjadikan sesuatu tu sebagai apa? Itu maksud al-ittikhadh ni nah. Okey. Sebab apa? Sebab kita faham daripada apa ni? Contoh yang dia beri sini, okey, dia bagi 3. Yang pertama imtata, yang kedua iktala, yang ketiga izzabaha, baca tu izzabaha. Yang bahagian izzabaha ni saya akan sebut detail sikit lepas ni. Okey. Mula-mula imtata. Okey, bila kita kata imtata, maksud dia ittakhadha matiyah. Apa maksud matiyah ni? Matiyah ni, okey, makna dia adalah wasilah. Wasilah. Mengambil sebagai wasilah. Wasilah ni apa? Perantaraan lah kan. Tapi asal matiyah ni kalau kita tengok dalam kamus, dia juga boleh memberi makna binatang tunggangan yang menjadi kita kata wasilah lah untuk kita sampai ke sesuatu tempat. Matiyah. Okey. Jadi sini bila kata imtata fulanun contoh, so maksud dia adalah ittakhadha matiyah. Dia mengambil benda tu sebagai wasilah. Okey. Pada minggu lepas kan masa saya bersiaran dengan Ustaz Fauzi, kita dah sebut dah imtata tu walaupun kita baca imtata tapi hakikatnya wazannya adalah ifta'ala nah. Okay, walaupun di belakang dia ada huruf illah. Sama juga dengan iktala. Walaupun kita baca iktala, kita jangan baca wazan dia apa? Ifta'ala, bukan wazan dia tetap dengan ifta'ala. Tetap dengan ifta'ala. Walaupun di situ nampak macam tak sama. Sebab apa? Sebab bila huruf illah ni kita tidak ikut huruf illah tu. Kita ikut yang asal dia. So iktala asal dia adalah iktayala. Kemudian dia berlaku al-i'lal dan dia jadi al-i'lal wal ibda, maka dia jadi iktala. Baik, ittakhadha kailan. Okey, al-kail tu timbangan tak? Okey. Kalau kita mengambil sesuatu tu sebagai timbangan, maka kita kata iktala. Nah. Okey. Izzabaha ittakhadha zabihatan. Ittakhadha zabihatan. Maksudnya mengambilnya sebagai apa? Menjadikannya sebagai zabihah. Zabihah tu sembelihan. Sembelihan. Zabihah. Okey. Okey, jadi izzabaha ni kalau kita tengok izzabaha macam apa ni? Tak ada. Ta tu tersembunyi ataupun kita kata berubah kan. So macam mana boleh jadi lagu tu? Okey. Baik. Bila saya rujuk dalam kaedah, okey. Saya nak bacalah malam ni lah. Okey. Saya nak baca apa kaedah yang berkait dengan perubahan yang macam izzabaha ni dan berserta dengan contoh-contoh dia lah. Dia ada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. 7 perubahan yang berlaku pada wazan ifta'ala ni sekiranya di sana ada beberapa huruf yang tertentu. Okey, boleh. Baik, kita tengok. Mula-mula, kita ambil lah. Contoh dia, kita ambil hak yang tidak ada perubahan ni. Contohnya apa? Kita kata hamala jadi ihtamala dah. Itu hak biasa dah. Hamala jadi ihtamala dah. Atas wazan ifta'ala. Waktu tu hak yang memang betul-betul ikut wazan. Dia memang wazan tak berubah. Maksud saya dia betul-betul ada huruf ta tu. Huruf ta tu kekal, dia tidak berubah. Dah ihtamala kita kata. Ataupun contoh-contoh yang mana disebut sebelum ni. Tetapi dia kata apabila fa'il yang asal tu bermula dengan huruf dal,
maka dia bertukar daripada huruf ta, huruf dal tu dia akan bertukar, huruf ta sekarang ni untuk wazan ifta'ala ni huruf ta tu yang dia akan berubah mengikut huruf-huruf yang dia ada 7 ni. Okey, lebih kurang. Hak nombor satunya dia kata sekiranya fi'il asal tu bermula dengan huruf dal, okey. Kemudian ta tu akan bertukar menjadi dal dan dia akan diidghamkan bersama dengan dal hak yang satu lagi tu. Contoh, okey, da'a, kalimah da'a, ya. Da'a. Dal ain alif, da'a. Okey. So apabila dia mari atas wazan ifta'ala, sepatutnya kita baca id alif dal kan? Id, lepas tu ta bagi atas ta'a. Id ta'a kan? Tapi tak, dia akan berubah kepada idda'a. So fi'il idda'a tu adalah fi'il mari atas wazan ifta'ala. Okey? Itu satu. Okey? Yang kedua, mungkin Saif tolong tulis dekat bahagian komen boleh ya Saif? Okey. Saif tulis, kena minta bantuan Saif. Okey. Saif tulis da'a. Okey, dia berubah jadi idda'a. Ni semua ni atas wazan ifta'ala. Okey, da'a, dal, ain, alif, dia akan berubah kepada idda'a. Okey. Maknanya huruf ta akan berubah kepada dal. Okey. Okay, terima kasih Saif. Yang kedua, dia kata sekiranya fi'il tu dia ada huruf zal. Macam ni lah ni, zal ni. Contoh yang dalam kitab ni. Okey. Huruf zal, maka ta tu pun akan berubah kepada zal juga. Contoh yang ni lah. Idzabaha ni asal dia adalah idtabaha. Idtabaha asal dia. Idtabaha. Ada huruf ta di antara huruf zal dengan huruf ba. Tapi dalam kes gini dia akan bertukar kepada zal, maka sebab itulah contoh ni kita baca idzabaha. Okey, idzabaha. Saif dia dal ain alif tu. Alif apa? Alif dia maksurah tapi tulis apa? Alif cacang. Okey, da'a. Yang dalam contoh ni lah da'a. Okey. Baik. Naam ala wazni ifta'ala. Baik. Dan juga dia kata tadi apa? Idtabaha jadi idzabaha. Ada dua za situ. Ataupun dia kata ta tu juga dia berubah kepada dal musyaddadah. Dia dua-dua tu dia boleh bertukar kepada dal. Dal musyaddadah. Contoh dia adalah iddakara. Iddakara. Okey. Asal dia gini, asal dia zakara. Zakara. Lepas tu bila mari atas wazan ifta'ala, dia akan jadi izdakara. Okey. Dia boleh berubah dengan izzakara ikut sama macam apa ni izzabaha, ataupun zal dua-dua tu tak bertukar jadi zal, lepas tu dua-dua tu ta dengan zal tu bertukar jadi dal pula. Maka dia akan jadi iddakara. Iddakara. Dalam Quran ada fahal min muddakir. Tu asal dia daripada iddakara lah tu. Atas wazan ifta'ala lah tu. Jadi muddakir tu dengan atas wazan mufta'il. Mufta'il. Okey. Boleh dah? Okey. Kemudian ataupun selagi dia kata dia boleh jadi izdakara. Dal tu dia bertukar jadi zal tu dia bertukar, ta tu dia bertukar jadi dal. Izzakara. Jadi dalam zakara ni, zakara dia ada 3. Dia sama ada izzakara, iddakara ataupun izdakara. 3 lah. Okey. Baik. Lepas tu, okey, saya baca cepat-cepat lah. Okey, sebab kita ada banyak lagi makna tu. Contoh yang seterusnya dia kata kalaulah fi'il tu dia huruf zai. Maka huruf ta tu akan bertukar kepada dal.
Okey. Contoh dia, pernah dengar ada perkataan izdahama. Izdahama. Izdiham. Apa? Sibuk tak? Sibuk. Oh, bolok sibuk tak? Izdahama. Izdahama. Asal dia iztahama. Iztahama. Atau wazan ifta'ala. Tapi ta tu dia berubah pergi jadi dal. Izdahama. Okey. Sama dengan izdahara. Izdahara berkembang kan, izdihar tu kan, izdihar. Asal dia adalah ifta'ala iztahara, tapi dia pergi jadi izdahara. Okey. Seterusnya lagi, hak yang ada huruf sad. Nah, huruf sad ni kita tahu dia akan bertukar jadi ta kan. Macam istabara. Istabara. Asal dia istabara, tapi dia bertukar jadi istabara. Okey. Yang apa? Mustafa tu. Mustafa. Istafa. Ya. Istafa. Istafa. Maka dia akan jadi asal dia istafa. Istafa, tapi dia bertukar jadi istafa. Sebab dia apa? Kita boleh tahu dah sebab dia kan, sebab huruf sad tu kan dia tebal. Lepas tu nak sebut ta tu dia macam kita kata susahlah bagi lidah orang Arab, maka dia bertukar kepada huruf yang tebal juga supaya dia regu molek dia paluk molek dengan huruf tu. Okey. Kita nak sebut pun mudah tak? Istafa rasa macam tak lawah. Istafa. Kalau istafa sedap sebut tu kan. Okey. Lepas tu dot sama dot. Dah dengar perkataan idtarra. Alif, ba, ta dengan ra. Idtarra. Ya. Tu kalau kita jumpa idtarra tu, tu memanglah dia atas wazan ifta'ala. Idtarra. Huruf ta tu bertukar jadi ta. Sebab apa? Sebab ada huruf dot sebelum tu. Okey. Kemudian ada satu fi'il, dia ada huruf ta. Sebelum ta tu dia huruf ta. Maka dia bertukar jadi ittarada. Pernah dengar ada perkataan muttarid dengan syaz tu? Perkataan syaz dengan muttarid. Muttarid. Kalau syaz ni hak yang dalam bahasa maknanya sesuatu yang kita tak boleh nak kiyah atas dia sebab dia syaz. Tapi kalau muttarid ni semua orang pakai, dia memang diterima, dia memang penggunaan dia tu meluas, maka kita boleh kiyah atas dia tu muttarid tak? Muttarid. So muttarid itu ittarada tu dia sebenarnya dia atas wazan ifta'ala. Okey. Yang ta tu dia bertukar kepada ta. So dia ada dua ta situ. Asal dia ittarada, maka ta tu tukar jadi ta, maka bacalah ittarada. Okey. Dan last sekali adalah huruf dha. Okey. Huruf dha, contoh dia zafara, dia jadi izzafara. Asal dia iztafara, tapi dia bertukar menjadi zafara. Zafara. Okey. Baik. Jadi itu sebagai contohlah. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti pengajian ni boleh Google semula di internet. Okey, cari je wazan ifta'ala, kemudian dia akan cerita di situ perubahan-perubahan dan boleh tengok semulalah. Kalau sekiranya tak sempat tulis yang saya nyatakan tadi. Cumanya sini yang saya nak sampaikannya adalah wazan ifta'ala ni, okey, huruf-huruf tadi, okey, dia oleh kerana fa'ul fi'li tu yang berada sebelum ta tu kan, fa'ul fi'li tu terdiri daripada huruf-huruf yang saya sebutkan tadi, za, ta, da, za, zai, apa semua ni, maka dia akan bertukarlah dia punya wazan, bukan wazan tetap ifta'ala, tetapi huruf ta tu, perubahan yang berlaku pada huruf ta. So yang ni maknanya perubahan yang berlaku kepada huruf ta di atas wazan ifta'ala, sekiranya fa'ul fi'li itu terdiri daripada huruf apa? Zan, za, sa, dan seterusnya lah yang saya sebutkan tadi. Okey. Baik, kita tak mau lama situ, kita nak perabi hak yang ma'ani fi'il ni. Baik. Yang seterusnya, ifta'ala yang keempat, dia membawa makna al-mubalaghah fi makna al-fi'li. Dia membawa makna al-mubalaghah. Kalau kita tengok, mubalaghah ni memang
dah ada dah sebelum ni dalam makna-makna lain. Apa dia al-mubalaghah? Al-mubalaghah ialah hyperbola, maknanya berlebih-lebihan. Okey. Al-mubalaghah fi makna al-fi'li maknanya perbuatan yang dia buat tu dari segi maknanya memang membawa kepada dia tu berlebih-lebih. Maknanya apa? Sungguh. Ada asyiddah wal mubalaghah. Contoh macam iqtala'a. Iqtala'a ni asal dia cabut. Kalau kita cabut pokok kan, iqtala'a asy-syajarata. Iqtala'a ar-rajulu asy-syajarata. Okey. Dia sungguh dia cabut apa ni pokok tu. Aqla'a pun cabut juga, tapi kalau iqtala'a ni dia ada mubalaghah. Sama dengan iktasaba. Iktasaba ni dengan kasaba, maksud dia apa ni kita buat sesuatu untuk dapat al-kasbu. Contohnya untuk kita kata al-kasbu dia boleh mari dengan makna antaranya adalah pendapatan kan. Okey. Iktasaba maknanya dia buat sesuatu kerja ke, contohnya untuk sebagai pendapatan ke, untuk dapat pendapatan boleh juga, ataupun dia melakukan sesuatu perkara lah, sesuatu amalan, tapi dia ada mubalaghah dalam dia melakukan perkara tu. Okey. Sama juga dengan ijtihada. Ijtihada kan kita selalu terjemah dari zaman sekolah lagi kan. Kalau sungguh kita akan guna perkataan ijtihada. Tak? Ijtahadat talibu fi durusihi. Tak? Okey. Kita akan terjemah apa? Ustaz-ustaz, cikgu-cikgu kita akan terjemah apa? Bersungguh-sungguh kan. Sebab dia ada al-mubalaghah. Okey, al-mubalaghah. Baik. Kita habis empat makna yang dibawa oleh ifta'ala. Sekarang ni kita berpindah kepada tafa'ala. Tafa'ala. Baik. Tafa'ala ni dia tambah apa? Dia tambah ta kat depan, lepas tu dia tambah alif di antara fa'ul fi'li dengan ainul fi'li. Tafa'ala. Baik, wa ashharu ma'anihi. Ni makna-maknanya yang paling masyhur lah. Yang pertama al-musyarakatu bainathnaini fa akthar. Okey. Mithlu taqatala Zaidun wa Amrun. Okey. Al-musyarakah tafa'ala dia membawa makna musyarakah dua ke atas. Okey. Bainathnaini fa akthara. Bainathnaini fa akthara. Dua dan ke atas tu terjemahan dia dah. Itnaini fa akthar ni dua ke atas. Itu uslub dia, Arab dia kata gitu. Okey. Taqatala Zaidun wa Amrun. Zaid tu taqatala dengan Amrun, maknanya masing-masing musyarakah, masing-masing sama-sama apa? Sama-sama kita kata apa? Berusaha untuk hak ni bunuh yang ni, hak ni bunuh yang ni, tak? Taqatala, tak? Sebab dia mari daripada perkataan qatala tu. Memang dia ada niat nak bunuh lah. Sebab dia mari daripada apa ni? Qatala. Dia ada ke unsur-unsur tu. Maknanya Zaid tu kalau boleh dia nak bunuh Amru tu. Amru pun sama. Ni orang berperang lah kan. Sebab orang berperang tu memang niat dia nak berbunuh lah. Tapi kalau takhasama contoh kan, dia musyarakah juga. Tapi dia terdapat pada peringkat membunuh tak. Dia takhasama tu dia padah je. Padah je. Paling tinggi pun dia bertumbuk lah kalau ikut. Okey. Tajadala. Tengok. Contoh tajadala ni, yang ni yang fa'akthar ni, dia membawa apa ni, yang musyarakah tu, penyertaan tu, turut serta tu dalam tajadala, dalam mujadalah tu, 3 orang. Zaidun wa Amrun wa Aliyun. 3 orang. Ada. Tajadala. Tajadala apa maksud dia? Berdebat lah, berdebat. 3 orang ni duduk berdebat. Okey. Orang ni kata gini, orang ni jawab gini, orang ni kata gini. Tajadala. Kita buat tanaqasha pun boleh contoh kan? Tanaqasha Zaidun wa Amrun wa Aliyun. Boleh. Okey, tak ada soalan. Cumanya pada minggu lepas saya sebut ada kalangan ulama yang kata bila iqtatala dengan taqatala ni, dia iqtatala ni dia punya kesungguhan tu, level kesungguhan dia tu lebih berbanding dengan taqatala. Kalau dia guna iqtatala. Okey, sebab dia masuk musyarakah boleh juga situ dah. Okey.
Makna yang kedua, al-makna tsani at-tazahur. Apa makna at-tazahur ni? Wa ma'nahu al-iddi'a'u bil-ittisafi bil-fi'li ma'antifaihi anhu. Dia just apa ni, wak lolok lah. Ya? Dia menzahirkan saja. Dia wak lolok je. Dia ada sifat tu, tapi sebenarnya ma'antifaihi anhu. Tak ada pun. Tak. Tazahara. Bil af'al. Dia tazahara je. Dia zahirkan, dia tunjuk. Okey. Dia buat-buat aja. Tapi sebenarnya dia tidak ada sifat tu. Contoh dia apa? Tanawama. Ambil daripada perkataan apa ni? Nama yanamu. Nama yanamu tu tidur lah. Memang tidur lah. Tapi kalau tanawama, buat-buat tidur. Buat-buat tidur. Buat lolok tidur. Wak lolok. Boleh nah? Wak lolok. Orang Seremban boleh dah buat wak lolok. Wak lolok ni maknanya apa ni? Apa dia wak lolok? Tipu je lah, tunjuk-tunjuk je, okey. Padahal sebenarnya tidak. Okey, itu maksud dia tanah wama, wak lolok tidur. Pura-pura dah, pura-pura tidur. Takasala. Takasala ni dia malah daripada perkataan apa ni, al-kaslu, malah. Tak. Dia takasala, dia wak malah je lah. Okey. Tajahala dia buat-buat tak tahu. Tajahal tuhu, contoh tajahal tuhu. Saya buat-buat tak tahu, awak tak kenal je dia. Tu tajahala. Okey, tajahala. Kemudian ta'ama ni awak tak nampak. Ambil daripada perkataan apa ni, ama, apa ni, buta kan. Amia ya'ma, buta tak. Okey. Jadi a'ma tu orang yang buta kan. Okey, so ta'ama ni maknanya wak lolok tak nampak. Ta'ama. Wak tak tahu, wak lolok tak nampak lah. Benda tu berlaku depan mata tapi wak lolok tak nampak. Tu maknanya ta'ama. Okey. Boleh. Okey dah, clear dah. Yang seterusnya ad-dalalatu 'ala tadarruji ay hudusul fi'li syai'an fa syai'an. Ad-dalalatu 'ala tadarruj. Dia menunjukkan sesuatu benda tu berlaku secara tadarruj. Apa maksud tadarruj ni? Dia berperingkat-peringkat. At-tadarruj. Sikit. Dia berlaku tu berperingkat-peringkat. Tadarruj. Ya. Okey. Maksud dia hudusul fi'li syai'an fa syai'an. Fi'il tu berlaku sikit. Syai'an fa syai'an. Okey. Contoh dia tazayadal mataru. Tazayadal mataru. Apa maksud dia? Hujan tu yang turun tu tazayada. Dia semakin bertambah, semakin lebat. Tazayadal mataru. Okey. Tawaradatil akhbaru. Tawaradatil akhbaru. Al-akhbar tu cerita, berita lah. Tawaradat maknanya dia semakin daripada perkataan warada yaridu tu sampai, datang. Tawaradat maknanya mari, dia apa ni? Sampai, semakin sampai berita. Satu berita tu mari. Syai'an fa syai'an, berita siapa. Kan? Kan biasa kalau orang update berita kan, ada berlaku sesuatu, kita kata kemalangan lah contoh lah. Okey. Kemudian berita tu orang akan update semua. Okey, update. So berita tu siapa tu dia panggil tawaradat. Wa syai'an maknanya syai'an fa syai'an. Waradat al-akhbaru syai'an fa syai'an. Berita tu mari, lepas tu mari. Okey. Boleh. Dari semua tu atas wazan tafa'ala, tawarada, tafa'ala, tazayada, tafa'ala, dan tanawama, takasala, dan seterusnya lah. Atas tu semua tu atas wazan tafa'ala. Okey. Yang keempat, al-mutawa'ah. Okey, al-mutawa'ah, kita dah faham dah al-mutawa'ah baru ni. Kita contohnya baru ni saya cerita pasal apa? Buka kan, buka. Saya buka pintu, maka pintu tu pun terbuka. Maka pintu terbuka tu dia panggil mutawa'ah. Okay? Yang saya sebut pada minggu lepas, kalau kita nak cari makna perkataan yang sebiji nak terjemah mutawa'ah tu dalam bahasa Melayu kita, wallahu a'lam lah, saya tak jumpa. Tapi dari segi ta'rif dia dan syarhut ta'rif tu kita faham lah.
Sesuatu perbuatan yang kita buat, kemudian benda tu, objek tu dia terima perbuatan tu. Tak? Contohnya kaca, tak? Kalau kita hancurkan kaca, tak? Jadi kaca tu hancur, tak? Kaca tu hancur, mana kaca tu dia terima perbuatan menghancurkan tu, maka tu dia panggil mutawa'ah. Contoh paling mudah sekali kita nak faham, hak yang buka tu lah. Buka tu. Pintu terbuka. Di sana ada kuasa, kita kata, yang membuka pintu tu. Tapi kita tak sebut pihak mana, siapa dia, apa yang buka tu. Kita tu sebut pintu terbuka. Tapi itulah, terbuka itulah contoh dia, maksud mutawa'ah. Sesuatu fi'il tu dilakukan pada sesuatu objek tu, dan objek tu dia menerima fi'il tu tak. Okey. Atau dalam kitab dia sebut qabulu ta'thiril ghairi, dia panggil qabulu ta'thiri al-ghairi. Menerima kesan daripada perbuatan yang dilakukan oleh orang lain ataupun benda lain tu dah. Okey. So maknanya kalau nak cari istilah yang paling ringkas lah untuk mutawa'ah ni, ulama kita sebut qabulu ta'thiril ghairi, boleh tulis dah, qabulu ta'thiri al-ghairi al-mutawa'ah. Tapi huraian dia, contoh dia, hak itulah hak yang paling, kalau saya lah, hak yang paling saya faham sekali lah. Start daripada zaman saya belajar dulu lagi, contoh itulah hak yang paling mengingatkan saya kepada maksud mutawa'ah. Okey. Cuma sininya, bila dalam bab tafa'ala ni, dia boleh mari dengan makna mutawa'ah untuk fi'il yang mari atas wazan fa'ala. Cuba tengok apa dia. Okey. Ba'atuhu, tak? Aku apa? Aku ba'atuhu ni, aku menghindarinya lah maknanya. Aku menghindarinya. Maknanya, apa maksud aku menghindarinya? Maknanya, aku jadikan dia tu jauh daripada aku. Tu maksud aku menghindari dia lah. Betul tak? Ba'atuhu. Ataupun aku menjauhkannya. Aku menjauhinya. Boleh tak kan? Aku menjauhinya. Sama lah kan? Dia ada maksud itu kan? Bila kata menghindari, kita menjauhkan diri kita daripada benda tu lah. Okey. So, bila kita buat gitu, maka dia pun jadi taba'ada. So, taba'ada tu adalah mutawa'ah kepada ba'ada. Maksud dia pun akan terjauh ataupun terhindar. Terhindar. Okey. Boleh? Boleh dah? Aku menghindarinya. Maka dia pun akan terhindar dah daripada aku. Aku pun terhindar daripada dia. Saling-saling jauh. Sama-sama. Mu jauh, aku pun jauh. Ada taba'ada. Okey. Walaituhu. Walaituhu fatawala. Walaituhu. Apa makna walaituhu? Ya, beza kalau walla tu melantik, tu atas wazan fa'ala. Walla yuwalli tu melantik. Tapi kalau walaituhu, maknanya ada perkataan al-muwalah, al-muwalatu. Okay? Al-muwalatu. Apa maksud al-muwalatu? Maknanya perbuatan tu, contoh ginilah, contoh kalau kita ambil wuduk, ambil wuduk. Tak? Antaranya dia ada, ulama fiqh kita sebut pasal al-muwalat. Apa makna al-muwalat? Maknanya selepas kita basuh muka, contoh kan, selepas kita basuh muka, kita pun terus basuh tangan kita. Itu muwalah dah tak? Tapi kalau kita senggang lama, itu dia tak panggil muwalah. Sebab kita senggang lama, sampai kering dah. Air yang di muka kita tu kan. Kita semua tahu kan, bila kita belajar fiqh tu benda fardu ain asah kan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, muwalah tu dia bukanlah, dia sunat je kan, dia bukannya fardu tak. Muwalah tu maknanya lepas kita basuh selalu. Bukan syarat tak ada. Kita tu benda tu sunat je. Mana kalau senggang lama pun tak ada masalah kan. Dalam fiqh kita. Tapi kalau dia kena beza dah muwalah dan tertib tu. Tertib tu betul lah. Tertib tu susunan, ikut susunan. Mana lepas buat hak ni, buat hak ni. Lepas buat hak ni, buat hak ni. Tu tertib. Tak? Tapi kalau muwalah tu, lepas buat hak ni selalu. Lepas buat hak ni selalu. Dia ada perkataan selalu tu. Buat selalu. Jangan senggang. Tu maksud muwalah.
Jadi kalau walaituhu, maksud dia kita buat benda tu, kita susun benda tu, maknanya gini, apa ni? Aku jadikan benda tu lepas yang ni selalu. Lepas yang ni selalu. Itu maksud walaituhu. Fatawala, maka dia pun akan tawala, tawala, tatawala. Dia pun akan jadi ikut pada susunan tu satu dah, tapi dia akan terus berlaku tu secara mualah. Lepas ni, lepas ni, lepas ni. Okey. Contohlah kita ada apa ni gambar, contohnya kita ada satu himpunan gambar. Kita kumpul gambar banyak-banyak, kita pun susun gambar tu. Susun gambar tu. Okey, dalam program kita ni. Lepas tu kita pun setting dah. Okey, lepas gambar ni tubik, katalah gambar ni naik tunjuk 2 saat ataupun 3 saat. Lepas habis je terus naik ni, top. Naik gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima. Itu maksud dia tawala ataupun tatawala. Ataupun kita kata tawalat as-suwar fil ardi. Gambar tu kita satu dia naik selalu. Tak ada kata lepas naik gambar pertama lama baru naik. Itu tidak panggil apa ni tawala. Contoh kita kata walaitu as-suwara fil ardi. Maka gambar tu pun akan jadi tawalat. Tawalat. Dia akan zahir tu satu tu selalu, tidak ada senggang. Boleh dah? Itu maksud wala itu. Okey, so ada 4 di situ ya. Dr. Abdul Ar-Rajihi sebut makna fa'il tafa'ala. Ni hak kita biasa guna kan? Kita biasa guna. Di sana ada lagi kok makna-makna lain. Tapi saya tak rujuklah dalam kitab-kitab lain. Saya berpada dengan apa yang disebut oleh Dr. Abdul Ar-Rajihi lah. Dan saya faham daripada kata-kata dia asyharu ni, menunjukkan di sana ada lagi makna-makna lain. Tapi mungkin makna-makna tu adalah makna yang kita jarang guna, yang tidak masyhur lah. Cuma yang masyhur ni adalah 4 perkara ni. Ataupun 4 makna ni ya. Okey. Tafa'ala. Tafa'ala ni yang terakhir ke? Untuk ni. Okey. Tafa'ala. Okey. Dia ada selagi lepas ni. If'ala. Okey. Kalau boleh kita habis sampai if'ala dah. Okey. Minggu depan lah kita masuk mazidul thulathi bithalatati ahruf ni. Okey. Baik. Tafa'ala. Tapi sebelum tu nak tengok ada komen-komen ni. Okay, terima kasih Saif tolong tulis. Ustaz Haji Kamal kata jangan putus mualak. Betul tu. Mana dia kena selalu, buat selalu tu. Bersambungan. Betul lah. Kalau kita kata berturut-turut tu dia tertib tak? Okey. Ba'ada, ngelak. Betul tu. Setengah konteks mutawa'ah diterjemah ke dalam BM disebut, untuk diterjemah dalam BM disebut dengan imbuhan ter. Yalah betul lah. Okey. Okey. Terbalik kepada tafa'ala. Tafa'ala wa ashharu ma'anihi. Okey, al-mutawa'ah. Al-mutawa'ah macam yang saya sebut tadilah makna dia. Tapi yang tafa'ala ni dia mutawa'ah untuk fi'il fa'ala. Dia mutawa'ah untuk fi'il fa'ala. Kalau tadi dia mutawa'ah untuk fi'il fa'ala, tapi yang ni fa'ala. So bila kita kata adabtuhu fata'addaba. Allamtuhu fata'allama. Adabtuhu saya ajar dia beradab. Saya adabkan dia, boleh. Saya adabkan dia. Okey. Fata'addaba, maka dia pun beradablah. Beradab. Tak, kita bubuh perkataan imbuhan ber kat depan tak untuk menunjukkan mutawa'ah. Okey. Allamtuhu, saya ajar dia. Fata'allama, maka dia pun belajar. So belajar tu adalah mutawa'ah. Belajar tu mutawa'ah. Tak? Dia ada ber kat depan tu. Ber ataupun ber. So, ia mutawa'ah daripada allama, mengajar. Okey. Tu yang pertama. Yang kedua, at-takalluf. Okey, apa maksud at-takalluf ni? At-takalluf ni maksud dia macam bersungguh-sungguh lah. Boleh tulis makna dia bersungguh-sungguh. Tapi dia hurai di situ apa makna takalluf. Dia kata, ad-dalalah ala raghbah fi husulil fi'li lahu
wajtihadihi fi sabili dzalika. Kenapa saya sebut tadi bersungguh-sungguh? Sebab dia ada ijtihad tu. Dia ada elemen bersungguh-sungguh. Apa maksud takalluf? Ad-dalalah ala raghbah. Okey, dia ada raghbah. Fi, maknanya dia memang nak buat. Dia memang nak buat. Fi husulil fi'li lah. Dia nak supaya fi'il tu berlaku, dia dapat. Apa makna at-takalluf ni? Iaitu wala yakunu zalika illa fi sifatil hamidati. Benda tu tidak berlaku kecuali yang melibatkan sifat-sifat yang terpuji sahaja. Fi sifatil hamidati saja. Cuba kita tengok contoh bawah tu. Tengok tasabbara. Kita tahu tasabbara tu mari daripada perkataan apa dia? Sabara kan? As-sabru. Tasyajja'a mari daripada apa ni? Asy-syaja'ah. Okey. Tajallada tu mari daripada al-jald. Okey. Takarrama mari daripada al-karam. Okey. Semua sifat tu adalah sifat-sifat yang terpuji. Kalau kita kata sabara, maksud dia sabar. Tapi kalau kita kata tasabbara, makna dia tu memang ada rughbah nak dapat sifat sabar tu, lepas tu dia pun bersungguh untuk dapat sifat sabar tu. So agak-agaklah kita nak terjemah apa tasabbar ni. Hok yang sesuai dengan makna at-takalluf. Dia bersungguh-sungguh bersabar. Boleh kan? Mungkin boleh kan? Dia bersungguh-sungguh tasabbara, dia sanggup usaha untuk bersabar dalam melaksanakan perkara tersebut. Okay. Kalau kita kata sabara fi kaza fi fi'li kaza, dia tak sama tak sama dengan tasabbara fi fi'li kaza. Sebab dia kata tasabbara tu dia ada takalluf, yang dia tu usaha, dia nak dan dia usaha supaya dia mampu bersabar untuk dia menyelesaikan perbuatan tu. Tasabbara. Okey. Itu je beza dia kalau dengan fi'il yang sulasi dia sabara. Sama dengan tasyajja'a, dia memberanikan diri dia tu. Dia tasyajja'a, dia memberanikan diri dia tu untuk buat perbuatan tu. So memberanikan diri tu memang dia ada rubah lah. Untuk dia dapat berani tu, keberanian tu, dan dia memang ada ijtihad. Dia berusaha memberanikan diri dia. Sama dah juga dengan tajallada dan takarraba. Nah, tajallada ni, asal makna tajallada ni, dia asal daripada perkataan, asal dia kulit kan, jildun ni kan, kulit kan. Tapi sini tajallada ni dia macam apa? Dia apa dia perkataan? Contohlah Sayyidina Muawiyah ada diriwayatkan dalam Ibnul Athir, ada riwayat, ada satu kisah Sayyidina Muawiyah dekat-dekat yang dia nak mati. Dekat-dekat yang dia nak matilah. Dia ada nak menerima tetamu lah dekat-dekat yang dengan dia nak meninggal dunia. Ada dia nak terima tetamu. Lepas tu pelawak lah nak mari ziarah, dia khalifah masa tu kan. Okey, jadi dia pun suruhlah orang pakai dia comel-comel, minyak rambut ke apa semua, pakai wangi-wangian, pakai comel. Lepas tu suruh letak dia duduk nyanda, okey. Lepas tu orang pun masuklah. Tapi dia buat syarat masuk tu tak duduklah. Berdiri, lepas tu bagi salam pada dia dak. Cakap sepatah dua, lepas tu pergilah. Dia gambar nak masuk tengok dia tu, nak ziarah dia tu. Tapi dia gitulah keadaan dia terima tetamu tu.
Okey. Jadi bila orang tengok dia, orang kata, oh okey, nampak okey dah tu, nampak sihat dah, nampak apa kan. Tapi bila orang pergi tu, uh, dia pun bacalah syair apa Abu Zu'aib Al-Huzali tu. Abu Zu'aib Al-Huzali. Uh, uh, yang bait syair sepenuhnya tu yang sekitar tu saya ingat bait syair tu pun saya ingat separuh je hak mula-mula tu. Dia dua bait syair yang dia baca, satu bait syair hak masyhur. Hak masyhur apa dia? Wa idzal maniyatu anshabat azfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u tu kan. Bait syair yang masyhur dalam menjadi contoh untuk isti'arah makniyah kan. Tapi hak sebelum bait syair tu dia sebut Saidina Muawiyah radhiyallahu anhu sebut tajallatu lisyatimina, gitulah, urihumu. So maksud tajallatu tu dia menggagahkan diri dia ni. Itu nak ceritanya tajallada tu, tapi panjang dia sebut saya nama Muawiyah. Tak apalah, kita sebut sahabat Nabi SAW nak ambil berkat. Tajallada maknanya dia tadi saya sebut tadi dia menggagahkan diri dia tadi untuk dia bangun jumpa dengan orang, nak tunjuk yang dia tu maknanya dalam keadaan sihat. Tapi sebenarnya dia tu memang dah, kita kata dah di penghujung usia dah. Diriwayatkan bahawa selepas daripada tu beliau rahimahullah radhiyallahu anhu telah meninggal dunia. Tak lama selepas daripada lawatan tu. Okay. So dia ambil, dia bersyahidkan kepada tajallada tu dalam bait syair Abu Zu'aib Al-Huzali tu kan. So makna dia menggagahkan diri dia untuk buat benda tu. Tu maksud tajallada. Dia ada juga elemen tasabbara tu kan. Cuma tasabbara tu dia lebihlah kepada sabar kan. Tapi yang ini dia lawanlah, dia menggagahi juga diri dia untuk buat perkara tu. Okey. So di situ ada rughbah dan dia ada ijtihad. Okey. Boleh lah. Okey. Makna yang tepat tu kena buka kamus Melayu Arab lah. Kamus Melayu Arab. Okey. Takarrama daripada perkataan al-karam lah. Okey. Kita akan guna takarrama ni. Biasa kita guna takarrama ni dalam ayat. Okey, untuk pelajar-pelajar biasanya lah kami ni kita guna gini. Hal tatakarram hal tatakarram kita guna fi'il mudhari' dia. Hal tatakarramu bi fi'li contoh dia hal tatakarramu bi akhdhi contohnya kita kata apa? Kita nak minta kawan kita pergi push lah, pergi hantar barang lah. Kita kata hal tatakarramu bi irsali hadza ila sahibihi, contohnya lah. Hal tatakarramu. So tuan-tuan dan puan-puan nampak tak apa yang kita akan terjemah hal tatakarramu tu? Al-karam kan mulia. Antara sifat mulia ni kita sanggup, maknanya kita buat sesuatu benda sebab kita nak memuliakan orang. Betul tak? Antara sifat al-karam kan. Al-karam ni kita buat satu benda, orang tu, orang yang karim ni, orang yang ada sifat al-karam ni, dia akan buat sesuatu benda untuk dia nak memuliakan orang tu, nak meraihkan orang tu. Jadi daripada tu mari perkataan takarrama ya takarramu. So hal tatakarramu bi irsali hadza ila sahibihi. Agak-agak apa terjemahan dia yang sesuai situ? Wallahu a'lam. Masing-masing kalau faham tu boleh jumpa terjemahan yang sesuai di dalam bahasa Melayu. Tapi saya yakin bila saya baca contoh tu masing-masing nampak kan? Itulah kadang-kadang saya ni orang bukan dalam bidang terjemahan dia, saya mengajar saraf. Ada setengah kalimah tu dia tak mari nak terjemah benda dalam bahasa Melayu yang paling tepat untuk kita faham. Tapi dengan saya sebut contoh tu, saya rasa sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan boleh faham dah. So kalau jumpa kalimah sesuai tu boleh tulis dalam komen. Boleh. Okey. Baik.
Apa saya? Saya kata, okey, sudi. Sudi ya. Okey, macam mana pandangan sahabat-sahabat yang lain? Bila dalam kita belajar ni kan, okey, kadang-kadang kita boleh bincang. Kadang-kadang saya pun, tak, sudikah kamu tolong hantarkan? Boleh tak? Bila perkataan sudi tu, dia ada ar-raghbah fi husuli al-fi'li lahu wa ijtihadihi fi sabili zalika. Mungkin boleh lah kot Saif sudi tak? Nah, boleh. Sesuai tak? Wallahu a'lam. Tapi yang pentingnya kita tahu dari sudut saraf ni, bila kata takarrama tu tajallada tasyajja'a dengan tasabbara, dia adalah at-takalluf. Okey. Kita ada 10 minit lagi. Dia kata ai annahu la yakunu min sifatin makruhatin kal jahli awil kubhi awil bukhli. Sifat-sifat yang makruhah, sifat-sifat negatif, sifat-sifat tercela tak boleh. Seperti jahil, qabh ni maknanya perangai huduh. Huduh maknanya qabihah tu sesuatu yang huduh. Maknanya fi'il huduh tu. Al-bukhl maknanya bakhil dak. Ni sifat-sifat yang negatif ni tak boleh. Okey. Kita tak boleh buat fi'il. Contoh kita kata tajahala dengan makna apa? Dengan makna ar-raghbah dengan ijtihad ni tak boleh. Okey. Taqabbaha tabakhala tak boleh. Kalau sebut tajahala ke apa semua tu dia mungkin akan membawa makna lain bukan makna at-takalluf. Okey, al-ittikhaz ada dah tadi makna al-ittikhaz, makna kita mengambilkan kita ambil sesuatu benda tu sebagai apa? Okey, contoh sini tasannama fulanun al-majda. Tasannama fulanun al-majda. Okey. Kalau dalam kamus dia sebut irtaqahu au alahu. Okey, tasannama ni dia ambil daripada perkataan sanam. Sanam ni apa? Bukan sanam Hindustan tu dah. Sanam tu lain. Sanam ni kalau dalam kamu asal dia makna dia adalah bongo yang duduk atas bongo unta tu kan, binatang unta ataupun lembu hok yang besar tu kan. Lembu kecil-kecil pun ada juga kadang bongo sikit dah atas tekak dia tu kan. Tapi hok nampak jelas sangat kalau lembu hok besar-besar tu kan. Bongo kan atas belakang dia tu kan. Tu dia panggil sanam. Mana puncak lah. Kalau kita guna puncak. Dan biasanya sanam ni untuk ni dia akan guna untuk puncak al-majd contohnya tu. Al-majd, an-najah, al-falah. Mana benda-benda kejayaan, puncak kejayaan. Apa semua tu kita boleh guna tasannama ni. Okay? Contoh kalau dalam kamus dia guna tasannama fulanun zirwatal majdi contoh dia. Ataupun al-majda. Maknanya dia sampai ke puncak tu. Maknanya dia jadikan puncak itu sebagai sanam. Dijadikan al-majda tu, al-majda kehebatan tu, keagungan tu sebagai sanam, sebagai puncak untuk dia sampai kepada tempat tu. So Arab kata tasannama fulanun al-majda. Okey, dari segi makna saraf dia terjemah ittakhadahu sanaman. So biasanya kita kalau dalam penulisan ataupun percakapan, ayat ni dia akan membawa maksud kita menuju ke puncak tu. Puncak kejayaan tu. Biasanya begitulah. Kita boleh guna kalimah tasannama ni untuk sesuaikan dia dengan dalam bahasa Melayu. Tapi kalau watawassada dhira'ahu yang ni ittakhadhahu wisadah. Zira' ni inilah kau kita punya lengan kita ni kan tak. So tawassada zira'ahu ni kita menjadikan lenggang pula dah. Kita menjadikan lengan kita tu sebagai wisadah. Wisadah tu apa dia? Bantal. So kita berbantalkan lengan tu maksud dia tawassada. Tawassada zira'ahu. Tawassada zira'ahu. Ada perkataan zira' kan? Bukan tawassada sajalah. Zira'ahu. So kalau dia boleh tidur, contohnya berlengahkan kaki dia lagu mana? Contohlah kalau ada orang boleh buat, tu tawassada qadamahu. Boleh ke? Ada orang boleh buat ke? Kalau dari segi bahasa lagu tu. Kalau orang boleh buatlah. Kalau dia buat, maka kita kata tawassada rajulu qadamahu. Maknanya dia tidur tu, dia jadikan kaki dia tu sebagai bantal dia. Ada orang boleh buat gitu ke?
Wallahu a'lam. Okey. Yang keempat, at-tajannub. At-tajannub ni makna dia at-tarku lah, kita tinggal. Wa huwa dalalatun ala tarki ma'nal fi'li wal ibti'adi anhu. Maknanya tinggal perbuatan tu dan menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan tu. Okey. Ini masyhur perkataan ni, tahajjada. Tahajjada. Okey, tahajud tu. Bila kita kata tahajjada fulanun, maksud dia adalah taraka al-hujud. So al-hujud tu apa? Al-hujud tu ialah an-naum, tidur. Tidur al-hujud tu. Okey. Ta'athama, ni mungkin setengah orang bila dia nampak ta'athama, dia mari mungkin dia kata, oh ta'athama ni maksud dia melakukan dosa. Bukan. Dia akan jadi makna tarakal ithma. Kalau melakukan dosa tu athima ya'samu tu. Athima ya'samu. Tapi kalau ta'athama, dia mari atas wazan tafa'ala tu, dia membawa makna tajannub. Maknanya at-tarku, meninggalkan, menjauhi. Maka dia akan jadi dengan makna taraka al-ithma. So kalau kita dengar orang kata ta'athamtu contoh, ta'athamtu bukan makna dia tu buat dosa, tidak, tapi dia meninggalkan dosa. Sama juga dengan taharraja, tarakal haraj, dia tinggal pada al-haraj. Al-haraj ni apa? Al-haraj ni satu benda yang kita kata apa dia ni? Susah. Susah. Okey. Al-haraj. Benda yang kepayahan, susah, payah, dia ada unsur-unsur apa dia kita kata apa tu, susah dengan payah lah kan, tarakal haraj. Okey. Okey. Tawassada zira'ahu, berbantalkan lengan. Berbantalkan lengan. Betul lah. Berbantalkan lengan. Tarakal hujud, meninggalkan tidur. Okeylah. Okey. Last kali ni ni mudahlah, if'alla. If'alla ni dia ada satu makna je. If'alla. Wa hadzal waznu la yakunu illa laziman. Kita kena ingat bila fi'il yang mari atas wazan if'alla, dia tidak mari kecuali dengan membawa makna fi'il lazim. Mana dia bukan muta'addi. Okey. Wa ya'ti minal af'al ad-dallati 'alal alwani wal uyub. Fi'il yang menunjukkan kepada dua. Yang pertama warna, yang kedua al-uyub. Al-uyub ni apa? Aib. Contohnya ada kecacatan ke, contohnya kekurangan ke mana-mana pada anggota ke, biqasdil mubalaghah, untuk tujuan dia al-mubalaghah fiha. Dia ada juga elemen al-mubalaghah. Okey. Tapi kan ialah kita, pengalaman saya lah, untuk fi'il yang warna ni memang kita guna hak ni je. Tak? Okey, kita guna hak ni je. Contoh dia apa hak masyhur kan, kalau warna merah tu ihmarra yang kita gunakan. Okey. Ihmarra, iswadda, ibyadda, apa semua tu kan. Tapi sini ismarra. Ismarra ni apa? Warna apa ismarra ni? As-sumrah warna apa? Okey. Siapa tahu? Dia bab-bab warna ni kan kadang-kadang nak cerita tak, kadang-kadang bab warna saya sendiri pun. Okey. Kadang-kadang kita tahu makna-makna hak asas je kan. Makna-makna hak pelik-pelik sikit tu kadang-kadang tu dah ingat tak. Kecuali ada orang jadi mengapa kamu tak apalah. Ismarra. Ismarra ni dia kulit kita ni lah. Kulit kita ni kan, kalau kulit kita ni ada setengah orang lah. Dia kata kulit kita ni ada as-sumrah. As-sumrah. Apa dia? Dia apa, kalau kita sebelah apa Nusantara ni kita akan kata sawo matang kan? Sawo matang ke? Ya, okey. Tapi kalau dalam kamus mudah mereka ceritanya Ismarra ni gak brown lah, brown. Apa? Kalau Kelantan panggil apa? Koko Koko.
Tak sah, bukan dia kekuning-kuningan. Dia memang ismarra tu memang kalau translation dia memang dia brown. Uh, kita ni faham lah kalau kita nak kata okey, orang Melayu kita ni kulit dia apa ni? Tapi sini ni ismarra mari dalam bentuk fa'il dah. Ismarra maknanya ni kena faham dah. Ni bukan isim dah, dia fa'il. Tapi dia mari daripada kita kata yang isim dia tu warna tu lah, warna brown tu. Brown tu warna koko kan. Koko. Jadi dia kata jadi warna apa ismarra tu jadi warna koko, berwarna koko, berwarna brown. Tapi kalau kita kata kulit kita orang Melayu, kita akan guna bukan makna koko lah dah, makna apa hitam manis ke, ikutlah sawo matang ke apa benda kan. Untuk penggunaan kalau kita kulit orang Melayu. Tapi asal makna as-sumrah, sumrah tu isim dia tu adalah brown lah. Fa'il dia ismarra. Samalah ibyadda, iswadda, ihmarra, isfarra, siapa habislah warna-warna tu kan. Okey. Baik, hak tu warna, tapi kalau i'raja dengan i'warra ni, ni fa'il dah. Jangan tukar, bukan isim ni fa'il. Atas wazan if'ala, tapi i'raja ni apa dia? Dia tempang kan, tempang. Tempang. Kalau orang tempang tu a'raj, tu orang tempang, tapi i'raja ni makna dia jadi tempang lah. Kalau i'warra tu dia jadi apa? Apa ni? Buta mata dia sebelah. Okey, tapi kalau a'war tu memang orang yang buta mata sebelah. Tapi kalau i'warra tu fa'il dia lah. Fa'il dia jadi apa ni? Buta mata, telah buta mata sebelah. Dia kata i'warra ar-rajulu contohnya. Bisa babi apa ni? Kaza wa kaza kan, dengan sebab benda-benda ni maka dia jadi i'warra, maka dia jadi buta sebelah matanya. I'raja fulanun bisababi kaza wa kaza, maksud dia dengan sebab benda-benda ni maka orang tu pun jadi i'raja, jadi tempang dia. Itulah ni fa'il ya. Okey, kalau isim a'raj dengan a'war. Okey, boleh al-muhimnya sini if'ala ni ingat, dia berkait dengan warna dan dia berkait dengan al-uyub, kecacatan. Okey, kekurangan yang ada pada anggota tubuh kita dan sebagainya. Dan dia fa'il ada satu makna je dan dia fa'il lazim sahaja, tidak fa'il mutaaddi dah. Okey, alhamdulillah. Okey, main dengan makna ni memang gitulah ya. Okey. Cumanya apa yang di sebalik tu, inilah kita belajar saraf ni. Ya betul kita boleh hafal, okey, kita boleh tahu ni wazan apa. Yang paling besar di belakang tu dia punya ghayah dia adalah apa dia? Adalah kita guna tu. Kita nak guna dia tu. Tu isu dia. Kita nak guna kan. So kalau kita belajar. Tapi kalau kita tidak guna. Maknanya akan hilang gitulah. Dah ingat tak. Okay? Jadi kita gunalah. So siapa yang biasa guna ni? Biasa pelajar-pelajar lah kan. So pelajar-pelajar kena gunalah. Kena guna. Okay. Ustaz, saya tak ada dah apa ni pelajaran insya' tak ada dah sekarang ni, subjek-subjek saya, subjek-subjek core baca kitab je Ustaz. Contoh kan. Biarlah tak apalah waktu bahagian baca kitab, belajar, tapi kita sendiri tu guna. Kita buat inisiatif untuk diri kita sendiri untuk kita guna. Dah lagu mana Ustaz nak guna tu? Kita buat status Facebook ke contoh kita tulis kan. Atau juga manfaat. Orang baca, orang tahu, orang hak lupa dia boleh ingat. Contoh kan. Kita buat penulisan. Kita latihkan diri kita ni menulis, bercakap dan sebagainya. Tak kisahlah kita buka lah mana-mana blog yang percuma je kat internet tu kita buka, kita jadikan blog itu ada tempat untuk kita menulis tulisan-tulisan Arab ni. Tulis. Tak kisah kita malu takut orang kenal kita. Kita mana samaran, tak ada masalah, bubuhlah gambar siapa-siapa pun. Contoh ada. Maksud ustaznya untuk kita guna. Sebab kalau kita tidak guna, kita akan lupa. Nak bercakap, sekarang ni susah nak bercakap ustaz sebab online belaka, duduk di rumah lah ni. Ni khusus untuk pelajar-pelajar saya dah. Duduk di rumah belaka, okey. Cakap susah dah nak cakap Arab kata tuan. Tak jumpa pun dengan orang Arab. Kalau duduk di Uniza ni, mungkin selisih bahu juga dengan orang Arab. Mungkin boleh jumpa dengan ustaz-ustaz. Ustazah boleh cakap Arab. Tapi yang ni, duduk di rumah ni Melayu je. Cakap dengan mak, cakap dengan ayah pun, cakap bahasa Melayu. So lagu mana? Itu usaha sendirilah, pandai-pandai lah. Sebab bahasa ni dia kena mumarasah. Hatta ustaz sendiri pun. Ya, okey.
Atau ustaz sendiri pun, ustaz sebut benda ni, tak apalah, lebih dah masa dah. Okey, tak apa, tapi ustaz nak sebut point ni. Biarlah terlintas nak sebut juga, nak pesan lah. Okey, sekali-sekala pada pelajar-pelajar kita yang online ni lah, tentang perkara ni. Tak? Kami pensyarah sendiri pun, betul lah kami ni belajar bahasa Arab. Kita kata peringkat ustaz dah kan. Okey, belajar bahasa Arab dah, lama dah, mengajar pun lama dah. Tapi kalau tiada mumarasah pun, lidah kami ni pun akan berat lidah kami. Kalau tiada mumarasah. Tak? Kalau duk cakap Melayu je pun sama. Walaupun kami ni ustaz, level ustaz, dia akan, bahasa dia memang gitu. Tak ada mumarasah, kita akan jadi berat lidah ni. Berat. Nak. Sebab kotak kita ni, kita kan an-natiqina bi ghairi lughatil arabiyyah kan. So dalam pada ni, dia kena mari hak Melayu dulu, baru mari hak Arab. Jadi kalau kita lama tak cakap Arab, lama tidak mumarasah, dia akan lambat dia punya proses tu. Dia akan jadi lambat. Itu yang jadi sekat-sekat tu kan. Tapi kalau kita cakap sama. Tak. So macam kalau ustaz lah, dalam kes ustaz ni, okey. Tak ada lah. Ustaz komunikasi dengan Dr. Syed Salim lah. Dr. Syed Salim tu memang, kalau komunikasi dengan dia, memang kita cakap Arab lah. Dan bila kita cakap Arab dengan dia tu pun, dia akan jadi satu mumarasah untuk diri ustaz sendiri. Dan sebab itulah bila ustaz mumarasah ni, bila ustaz mengajar awak, kelas-kelas ustaz mengajar sekarang ni, nak sebut Arab pun ustaz rasa laju. Sebab apa? Sebab kita mumarasah. Tapi kalau tak ada orang Arab sekali dengan kita sendiri pun tidak kita kata tidak dengar contohnya video-video Arab dekat YouTube ke contoh kan. Telinga kita ni istimak ni lama tak ada. Tambah pula dengan Quran pula, lama tak baca. Memang jangan. Memang orang kata apa, memang memang lidah tu akan jadi berat. Jadi apa poin ustaz? Okey, kena ada sama hak Arab tu. Ada sama hak Arab tu. Sama ada kita baca Quran tu kan. Baca Quran tu satu. Tak? Ataupun kita dengar YouTube tu. Kita dengar sama. Dengar orang cakap Arab. Kita baca, tak? Dan hak paling tu sekali kita guna, kita bercakap. Kita bercakap. InsyaAllah barulah kita, terutamanya kita ni, orang-orang yang takhassus ni, kita cakap tu laju dah sikit. Okey. Ditambah pula dengan kita belajar ni. Kita belajar sorah-sorah ni. Banyak ni fa'an ni tak. Kita guna, Masya Allah. Tak? Maka, dapatlah hasil kita belajar benda-benda ni dan kita berada di atas line ni. Tariq ni. Tariq bahasa Arab ni. Boleh dah? Harap nasihat-nasihat ustaz yang ustaz tuju kepada student-student ustaz yang ada malam ni, yang online ni, dapatlah sedikit sebanyak memberi manfaat, insya-Allah dah. Boleh. Okey, kita dah 10.40 dah. Okey, jadi ustaz berhenti setakat tu. Insya-Allah hari Rabu ni kalau tidak ada aral, insya-Allah kita akan berjumpa dalam kelas balarah. Okey, jemputlah pada sahabat-sahabat semua untuk kita belajar masih lagi di tasbih tasbih. Okey. Lepas tu hari Ahad depan insya-Allah kita sambung dengan mazid ats-tsulati bi salasati ahruf. Okey. 39 muka surat 39 40 41 habis. Lepas tu ada tadrib. 42 habis. Okey. InsyaAllah dah. Okey, terima kasih. Syukran. Afwan. Okey, insyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. So, kita tutup dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Okey. Wa jazaki Fatimatu Zahra. Wa jazaki wa iyyaki. Boleh belaka. Okey. Siapa ni? Ustaz Haji Kamal grade Kuza tahun 1991. Masya-Allah Ustaz. Okey, syukran Ustaz alal hudur. Syukran. Okey. Syubah Bahtera tahun 91. Best apa Ustaz? Ustaz Haji Kamal. Best apa tahun 1991. Siapa dia yang di ada tak di Uniza sekarang ni Ustaz? Kalau Ustaz ada lagi lah. Kalau Ustaz tak live lagi ada. Ada tak Ustaz? Siapa-siapa di tenaga pengajar di Uniza sekarang ni? Di FKI kot. Mungkin ada kot.
yang Grab Bahtera tahun 1991. Saya start mengajar tahun 2000. Ustaz Fakhrul, okey, jazakumullah. Okey. Oh, Syekhuna Dr. Tarmizi Taha. Okey, 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 okey. Ustaz Fakhrul, okey, wa jazakum wa iyyakum. Okey, bash Syekhuna, masya-Allah Dr. Tarmizi Taha. Ini saya tafakuh dah, ada tafakuh fiddin tak masa tu tak? Masa kalau tempat dia syariah tak? Syariah dia ada kelas tafakuh kan? Kau ustaz kelas tafakuh juga. Zulkifli bin Hari, okey, wa jazakum. Okey, wa iyyakum. Okey, kita berhenti setakat tu. Ustaz Fauzi duk tunggu. Okey lah, Ustaz Fauzi. Kita boleh berakhir lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.